wanita warga Somalia maut ditikam seorang lelaki di hadapan sebuah kedai di... Suspek yang diburu selepas membunuh seorang lelaki di kawasan Semak di Jalan Kionsong Lama, Inanam Berjaya ditahan pada jam 11 tu. Seorang mekanik dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh isterinya di sebuah rumah di... Rakan YouTuber terkenal didakwa Mahkamah Magistrate Balik Pulau Pinang pada Jumaat atas tuduhan membunuh teman wanitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2200747 Wakil Alif Najmi bin Razman. Dalam pembentangan kali ini, saya akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan pendahuluan topik kita. Dalam pembentangan ini, apa yang kita boleh perolehi apabila selepas kita membicarakan berkaitan topik ini, kita akan dapat menilai dua perkara, iaitu memahami bukti langsung yang dikenali sebagai direct evidence, dan yang kedua, bukti keadaan, iaitu circumstantial evidence di Mahkamah Undang-Undang. Dan apakah matlamat bagi pembentangan kali ini? Matlamat utama sains forensik adalah untuk mencari sumber unik untuk bukti tersebut. Dan kenapa pentingnya pembentangan kali ini adalah untuk terangkan perbezaan antara bukti tidak langsung dan bukti langsung. Dan selain itu, kita akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan bukti fizikal dan memberi contoh, membezakan bukti individu daripada bukti kelas dan menentukan kepentingan bukti kelas. Selain itu juga, apa yang kita perolehi dalam pembentangan kali ini iaitu mengetahui lebih lanjut dan lebih mendalam berkaitan bukti yang dikategorikan sebagai bukti secara langsung dan juga bukti testimoni atau dikenali sebagai circumstantial evidence. Dan sejauh manakah ketepatan saksi mata ini? Baiklah, dalam pendahuluan ini kita akan lebih memahami berlakunya ralat dalam proses ingatan kita sebagai seorang manusia. Dan mengapakah ralat itu boleh berlaku? Perkara ini berlaku apabila maklumat baru boleh mempengaruhi ingatan, seperti apabila sebagai contoh melihat tanggapan cawan atau ditanya soalan utama atau tidak senonoh. Maklumat baru ini seperti ini sebenarnya boleh mengubah ingatan seseorang saksi. Malah orang yang cuba bersikap adil dan jujur, polis perlu hati-hati dalam menilai sejauh mana kebolehpercayaan akuan saksi. Baiklah, kita akan bergerak ke seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 2200945 Siti Ainin Sofia binti Misran. Apakah definisi bukti langsung? Bukti langsung adalah sebarang bukti yang boleh digunakan untuk membuktikan tuntutan dengan sendirinya, dirujuk sebagai bukti langsung. Dengan kata lain, ia memberikan bukti langsung kebenaran tanpa memerlukan inference. Bentuk bukti langsung yang paling tipikal yang diberikan dalam kes jenayah ialah keterangan saksi. Seorang saksi membentangkan bukti langsung kejadian apabila dia menerangkan apa yang dia lihat atau rasa. Bukti langsung ialah bukti yang secara langsung mengesahkan sesuatu perkara jika ia dipercayai. Kesaksian saksi mata tentang apa-apa yang dilihat kadang-kala digunakan sebagai bukti langsung dalam pendakwaan jenayah. Elemen-elemen bukti langsung yang pertama adalah sebarang bukti yang menunjukkan defendant melakukan jenayah dirujuk sebagai keterangan langsung. Bukti fakta yang secara tidak dapat dipertikaikan membayangkan seseorang melakukan pelanggaran yang didakwa boleh diberikan untuk memenuhi piawaian untuk mewujudkan rasa bersalah melampaui keraguan munasabah. Keterangan saksi, rakaman audio seseorang mengaku melakukan jenayah, ujian balistik yang membuktikan peluru ditembakkan oleh senjata api tertentu, cap jari defendant pada senjata yang digunakan untuk membunuh, dan keterangan saksi yang membuktikan seseorang melakukan kad kredit orang lain tanpa kebenaran adalah semua contoh bukti langsung. Elemen yang kedua adalah secara langsung menunjukkan bahawa tiada kesimpulan atau andaian tentang bukti boleh dibuat. Dengan mempercayai saksi, juri boleh menyimpulkan fakta penting. Sebagai contoh, jika saksi memberi keterangan bahawa hujan di luar, pengetahuan peribadi tersebut adalah bukti langsung
bahawa hujan sedang turun. Pertimbangkan situasi seorang penjenayah yang dituduh pecah rumah. Dalam kes jenayah, konspirator bersama menandatangani kenyataan mengaku membantu defendant. Ini adalah bukti yang tidak dapat dinafikan tentang kesalahan defendant. Elemen ketiga adalah apabila dokumen atau objek fizikal boleh menunjukkan fakta material tanpa memerlukan bukti atau kesimpulan lanjut. Sudah tentu ingin menyemak semula kesahihan dokumen atau objek. Sebagai contoh, terdapat beberapa contoh bukti langsung iaitu darah rambut, dokumentasi, cap jari tangan, senjata dan sebagainya. Okey, saya Shani, Doctor of Mysore, nombor matrik 22000775. So, sekarang kita akan tengok contoh kajian kes tentang bukti langsung. Sebagai contohnya, pada 8 April 2022, Polis Raja Malaysia Berjaya menemui pemilik DNA yang ditemui di lokasi kejadian rokok yang berlaku di sesebuah bengkel di Sungai Pinang, Pulau Pinang. Melalui menggunakan DNA dapat mengenal pasti identiti suspek. Kes ini berlaku pada 20 tahun yang lalu, iaitu remaja perempuan berkenaan usia 15 tahun. Pihak berpolis berusaha untuk mendapatkan maklumat sehingga berjaya menangkap pesalah yang terlibat ke muka pengadilan. Tambahan pula, negara pernah digemparkan dengan kes pembunuhan kejam seorang penganalisis teknologi maklumat iaitu Shani Ong Kei Kian pada 2003. Pakar forensik negara memaklumkan bukti DNA banyak membantu siasatan pasukan. Forensik bekas ketua iaitu unit siasatan tempat kejadian jenayah CSI Makmal Forensik Bukit Amat iaitu berkata bekas pencuci kabin kapal terbang Ahmad Najib Aris yang juga suspek kes itu mendakwa dia membakar Shani Ong kerana mahu menghapuskan buktinya tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Ridwan, Mesyuarat 22000757 akan membentangkan tentang bukti keadaan, di mana bukti keadaan ini dalam bahasa Inggeris kita dapat tahu circumstantial evidence, yang mana ia memberikan impak yang logik kepada pihak mahkamah. Bukti keadaan ni atau circumstantial evidence ni tak selalu digunakan dalam perbicaraan kerana dia not highly reliable. Dia tidak dapat mengukuhkan lagi statement ataupun kesimpulan ataupun yang diberikan oleh saksi. Sebab lebih senang lagi, bukti keadaan ni ataupun circumstantial evidence adalah bukti yang kebanyakannya menyambungkan titik-titik persoalan dan menjawab segala tanda tanya yang timbul semasa perbicaraan. Contohnya seperti bukti-bukti berkelas seperti cap jari dan juga darah dan juga yang lain. Sebab kalau kita tahu contoh macam ada kes bunuh dekat satu bilik, tapi bilik tu ada 5 orang. So cap jari tu 5 cap jari tu dia akan diambil dan tak dapat untuk dipastikan sama ada yang mana satu ialah suspek. Jadi ia dikelaskan sebagai bukti keadaan. Okey, elemen dalam bukti keadaan ialah bukti lisan dan juga fakta, di mana bukti lisan ni dibuat berdasarkan apa yang seseorang tu nampak semasa event tu berlaku. Contohnya seorang lelaki A buat kenyataan di mahkamah semasa perbicaraan bahawa dia telah melihat seorang perempuan B menembak perempuan C, dan itu kita dapat tahu secara logik akal juga lelaki A ni dia saksi yang secara langsung gitu. Berikut merupakan kenyataan yang boleh diklasifikasikan sebagai bukti lisan dan ia sangat kukuh semasa digunakan dalam perbicaraan. Yang kedua, elemen dalam bukti keadaan ialah fakta. Fakta ni contohnya macam event yang tadi, yang pembunuhan tadi, yang lelaki A ni dia nampak perempuan B lari dengan sepucuk pistol di tangannya. Dekat situ kita boleh tahu yang A ni nampak lelaki ni, tapi A ni tak tahu yang perempuan tu dia pembunuh ataupun dia tengah bawa pistol tu untuk bagi dekat pihak berkuasa ke, ataupun dia nak tembak orang yang tembak kawan dia ke, mak dia ke, sesiapa kat situ. So dekat situ kita boleh klasifikasikan dia sebagai fakta. Fakta ni pula dia boleh membantu mengukuhkan lagi bukti lisan yang ada jika ia selari dengan kes dan
atas syarat-syarat yang tertentu. Jadi kat sini kita dapat tahu yang fakta ni merupakan fakta dan banyak membantu bukti lisan semasa perbicaraan. Walaupun fakta oleh saksi tidak berapa kuat sebagaimana bukti lisan, tapi ia tetap boleh digunakan macam yang saya cakap tadi. Fakta ni dia untuk menyambungkan segala titik-titik persoalan yang timbul semasa perbicaraan. Contoh kalau ada nak tahu siapa yang larikan pistol tu, fakta ni akan membantu. Sebagai contoh yang lain, selain daripada cap jari dan juga darah, rambut dikategorikan sebagai bukti kelas dapat membantu sedikit sebanyak dalam kes yang dibicarakan. Walau bagaimanapun, ia bukanlah satu bahan bukti yang kuat kerana rambut sesiapa saja dapat kita temui. Contoh macam sekarang yang saya duduk ni pun, dekat bilik yang saya duduk ni ada 4 orang. Rambut sesiapa saja kalau terjadi apa-apa, so 4 orang ni akan dipanggil. Jadi ia tidak kuat, bukti yang tidak kuat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Rasul bin Abdullah, nombor matriks 22000772. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan kajian kes. Untuk makluman semua, kajian kes ini diambil daripada kes-kes mahkamah yang sebenar berkaitan dengan bukti keadaan ataupun bukti tidak langsung untuk membuat keputusan mahkamah. Saya akan menerangkan 2 kes pada hari ini. Kes yang pertama kita akan tengok berkaitan dengan pihak pendakwaan melawan Hanif Basri Abdul Rahman. Di dalam kes ini, tertuduh didakwa atas tuduhan membunuh si mati yang merupakan teman wanita tertuduh. Tiada bukti langsung yang dapat dikemukakan oleh pihak pendakwaan, tetapi fakta yang relevan dapat dikemukakan di mahkamah. Antara fakta-fakta yang relevan yang pertama, tiada sebarang tanda berlakunya pecah masuk ke dalam rumah si mati. Ini menunjukkan bahawa pembunuh adalah orang yang dikenali. Fakta yang kedua, tertuduh mempunyai hubungan yang intim dengan si mati dan tertuduh juga boleh mengakses ke rumah si mati. Fakta yang ketiga, tertuduh adalah orang yang terakhir bersama si mati dan merupakan orang yang terakhir melakukan hubungan intim dengan si mati. Fakta yang keempat, terdapat profil DNA tertuduh yang terdapat dalam tuala muka adalah bukti bahawa dia bertanggungjawab mencekik si mati menggunakan tuala tersebut. Fakta yang kelima, susu tubuh dan berat tertuduh sesuai dengan keterangan bahawa terdapat beberapa kesalahfaham yang ditemui pada si mati adalah disebabkan oleh berat orang yang menekannya. Ini membuktikan bahawa berat hentakan pada si mati mempunyai berat yang sama dengan tertuduh. Fakta yang terakhir, kelakuan tertuduh mencukur rambut kemaluannya dan memotong kuku sebelum menyerah diri menunjukkan kebimbangannya dan harus dilihat sebagai membuat beberapa persiapan untuk menutupi jejaknya. Namun yang demikian, hasil daripada keterangan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan didapati terlalu banyak keraguan di dalam kes pendakwaan sehingga inference yang dibuat dapat dilihat tak ada tertuduh lebih memihak kepadanya. Kita pergi pada kes yang kedua. Kes kedua berkaitan dengan Juraimi Hussein melawan pihak pendakwaan. Dalam kes ini, ia melibatkan pembunuhan Datuk Mazlan. Tiada bukti langsung yang dapat dikemukakan oleh pihak pendakwaan, tetapi fakta yang relevan dapat dikemukakan dalam mahkamah. Antaranya adalah yang pertama, fakta bahawa mayat si mati yang telah dipenggal telah ditemui rumahnya diduduki oleh ketiga-tiga perayu. Fakta yang kedua, kematian si mati adalah disebabkan terputusnya kepala si mati dengan senjata yang berupa kapak yang ditemui di dalam premis yang sama. Fakta yang ketiga, sehari sebelum kematian si mati telah mengeluarkan 300,000 daripada akaun banknya. Dan antara 3 Julai dan 18 Julai, perayu kedua dengan perayu yang ketiga telah memulakan perbelanjaan. Membelanjakan lebih daripada 200,000 dan pembayaran dibuat dalam wang kertas RM1,000 yang telah dinominisasi
wang kertas yang sama di mana si mati telah mengeluarkannya sebelum ini. Mana kata perayu kedua dan ketiga telah menggunakan wang yang telah dikeluarkan oleh si mati. Hasil siasatan menunjukkan bahawa perayu kedua dan ketiga mengalami masalah kewangan. Fakta yang seterusnya, terdapat barang-barang tertentu kepunyaan si mati didapati di dalam simpanan perayu. Yang seterusnya, si mati kali terakhir dilihat masih hidup di dalam keretanya bersama perayu kedua. Dan yang terakhir, mayat si mati ditanam di dalam lubang di dalam rumah sejurus selepas dibunuh. Ini bermakna lubang itu digali lebih awal. Ini membawa kepada inference bahawa terdapat perancangan awal untuk membunuh si mati. Mereka telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman mati. Hasil daripada dua kes yang saya terangkan menunjukkan bahawa terdapat banyak bukti-bukti keadaan yang boleh digunakan sebagai inference untuk membuat kes mahkamah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, bukti langsung boleh digunakan untuk membuktikan dengan sendirinya tanpa memerlukan inference. Keterangan saksi memerlukan salah satu contoh bukti langsung yang digunakan untuk menerangkan sesuatu jenayah yang berlaku. Ia mempunyai faedah untuk berurusan secara langsung dan khususnya dengan kebenaran untuk dibuktikan jika ia tepat. Kelemahannya ialah nilainya bergantung sepenuhnya pada sama ada saksi itu benar dan tepat atau tidak, atau sama ada bukti fizikal itu tulen atau tidak. Sebarang bukti yang menunjukkan defendant melakukan jenayah dirujuk sebagai keterangan langsung. Bukti langsung jika dipercayai secara langsung mengesahkan fakta yang dipertikaikan. Secara langsung menunjukkan bahawa tiada kesimpulan atau andaian tentang bukti boleh dibuat. Dengan mempercayai saksi, juri boleh menyimpulkan fakta yang penting. Keterangan saksi atau akaun secara langsung sering digunakan sebagai bukti langsung. Selain daripada bukti langsung, terdapat testimoni yang mendapatkan bukti daripada kenyataan yang dibuat adalah berdasarkan apa yang dilihat semasa kejadian atau kes tersebut berlaku. Bukti lisan boleh dan sangat kukuh untuk digunakan dalam mahkamah semasa dibicarakan. Fakta pula menggunakan kenyataan yang dibuat oleh saksi tentang apa yang dinampak selepas kejadian tersebut berlaku. Fakta boleh membantu mengukuhkan lagi bukti lisan yang ada jika ia selari dengan kes yang berkaitan. Kedua jenis bukti ialah bukti langsung dan testimoni membantu dalam penyiasatan supaya dapat memberi maklumat yang lebih mendalam dalam sesuatu kes yang disiasat.